Hak lain tak ada mereka seorang. Tak ada kena-mengena tu dengan dua belah imam. Dalam kitab ni dia sebut tu. Pendapat yang ke sebelah ada puak Syiah kata lagu ni, tapi dia tolak lah tu. Sebab tak ada kena-mengena. Hak maksud di sini mereka ni, mereka negeri. Bukan dari segi dakwaan dia sebagai imam. Kalau tu imam lagu tu, tu imam masjid, dia putus imam. Kena kira lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Selain menafikan 12 Imam Ahlul Bait sebagai Khalifah Allah, Asri Yusuf juga telah melakukan satu kesilapan metodologi yang besar apabila dia berkata Imam Mahdi yang diyakini oleh Syiah tidak diketahui berada di mana. Hakikat penolakan ini yang sebenarnya tidak memerlukan perbahasan berbelit-belit kerana ia merupakan titik persetujuan asas antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Pertamanya, saya menegaskan Imam Mahdi yang diyakini oleh Syiah bukanlah tokoh yang berbeza daripada Imam Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Kedua-dua firqah sepakat bahawa Al-Mahdi AS adalah daripada keturunan Ahlul Bait Nabi dan merupakan Khalifah Allah pada akhir zaman, walaupun terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah tentang sama ada beliau termasuk dalam senarai 12 khalifah atau tidak. Kitab-kitab Syiah yang membahaskan isu Mahdawiyah sentiasa konsisten atas landasan ini, iaitu Imam Mahdi yang diyakini bersama ini akan muncul di akhir zaman. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain jilid yang keempat muka surat 510, tersebutlah riwayat sahih, iza ra'aitumuhu fabayi'uh walau habwan ala thalj fa'innahu khalifatullahil mahdi. Apabila kamu melihatnya, maka berbai'ahlah kepada beliau walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya beliau adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Di sini jelas menyebut Imam Mahdi adalah Khalifah Allah, bukan Khalifah hasil pemilihan manusia atau proses politik. Istilah ini membawa makna pelantikan ilahi, bukan kekhalifahan yang lahir daripada konsensus politik seperti Saqifah Bani Sa'idah. Bahkan sejarah merekodkan bahawa Abu Bakar sendiri tidak mendakwa dirinya sebagai Khalifah Rasulullah. Sebaliknya, terhasil dari kedudukan politik yang dirancang dan terjadi setelah kewafatan Nabi. Perbezaan antara Khalifah Allah dan Khalifah politik telah saya huraikan dalam perbahasan sebelum ini. Sila rujuk beberapa video saya berkenaan perbezaan Khalifah Allah dan Rasulnya dengan Khalifah politik manusia. Masalah besar dalam pendekatan Ahlus Sunnah terhadap hadis 12 Khalifah ialah Ahlus Sunnah tak mampu menyenaraikan 12 Khalifah tersebut secara konsisten. Hal ini diakui oleh ulama Ahlus Sunnah sendiri. Terdapat juga percubaan untuk menyusun senarai 12 Khalifah dengan memasukkan tokoh-tokoh yang jelas kezaliman mereka dalam sejarah Islam. Bahkan sebahagiannya dilaknat oleh ulama Ahlus Sunnah sendiri. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Arabi Al-Maliki dalam kitab Aridah Al-Ahwazi Bisyarhi Sahih At-Tirmizi jilid ke-9 muka surat 68 hingga 69. Beliau menyebutkan hadis yakunu ba'di 12 amiran. Setelah aku akan ada 12 orang amir. Pengarang cuba menyenaraikan 12 khalifah tersebut dengan memasukkan tokoh seperti Muawiyah dan Yazid. Sedangkan kedua-duanya terkenal dengan kezaliman dan pertumpahan darah. Bahkan dilaknat oleh sebahagian ulama Ahlus Sunnah sendiri. Persoalan ilmiah yang timbul ialah apakah tokoh-tokoh sebegini layak digelar Khalifah Allah? Lebih bermasalah lagi, dalam halaman seterusnya Ibnu Arabi menyatakan bahawa 12 khalifah itu berakhir dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Maka timbul persoalan besar, di manakah kedudukan Imam Mahdi? Sedangkan beliau disebut jelas oleh Rasulullah sebagai Khalifah Allah. Jawapannya ialah kerana berlaku percampuran antara dua konsep yang berbeza. Khalifah Allah dalam perlantikan ilahi dengan khalifah politik yang terbit dari sejarah konflik pemerintahan. Dalam kitab As-Sunnah karangan Ibnu Abil Asim muka surat 799 hingga ke 800, penulis meriwayatkan hadis Rasulullah bersabda kepada Ali alaihi salam, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annaka lasta nabiyyan wa anta khalifati fi kulli mu'minin min ba'di. Engkau bagiku seperti Harun di sisi Musa, hanya saja engkau bukanlah seorang nabi dan engkau adalah khalifah setiap orang yang beriman setelahku. Status hadis ini hasan. Ali adalah khalifah Rasulullah sekaligus beliau adalah khalifah Allah. Sepatutnya beliau adalah khalifah pertama dari 12 orang amir.
Bukan Abu Bakar seperti yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Bahkan Abu Bakar sendiri berkata dirinya bukan khalifah Rasulullah. Para pencari kebenaran boleh rujuk dalam video saya berjudul Benarkah Abu Bakar khalifah Rasulullah? Di sana saya bawakan dalil Abu Bakar mengaku dirinya bukan khalifah Rasulullah, tetapi yang duduk atas singgasana kekhalifahan setelah wafat Rasulullah. Merujuk kepada tulisan Ibnu Arabi tadi yang menyenaraikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dari 12 orang amir. Ini adalah satu kesilapan besar. Petunjuk sudah ada, tetapi gagal menelusuri hadis-hadis yang menunjukkan Imam Mahdi adalah khalifah. Bagi meningkatkan makrifat tuan-tuan terhadap maksud hadis manzilah ini, kita boleh renung sabda Rasulullah ini bersama dengan pemahaman ayat Al-Quran dari surah Taha ayat yang ke-20 hingga 30. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, dan lantiklah untukku seorang menteri dari keluargaku, Harun saudaraku. Jadi kaitan antara hadis manzilah dengan surah Taha ayat yang ke-29 hingga 30 adalah sangat langsung, bersifat tekstual dan konseptual, bukan analogi yang sempit. Ayat ini menunjukkan bahawa Harun dilantik sebagai wazir dan pembantu utama Nabi Allah Musa alaihissalam serta pengganti baginda ketika ketiadaannya. Allah menerima doa Nabi Musa dan mengurniakan Harun dengan kedudukan wazir atau pembantu utama, rakan dalam urusan risalah, mengukuhkan kedudukan Nabi Musa ketika ketiadaan baginda. Harun adalah pembantu rasmi baginda Musa dalam misi kenabian. Maka Ali adalah wazir Rasulullah dalam urusan agama. Apabila baginda Musa alaihissalam bermunajat di Sinai, baginda berkata, "Ukhlufni fi qaumi." Gantikanlah aku di kalangan kaumku. Surah Al-A'raf ayat 142. Harun menjadi pengganti Musa walau kaumnya tidak taat. Maka Ali adalah pengganti Rasulullah walau umat kemudian menolak. Mungkin Wahabi akan berkata Rasulullah pernah meletakkan Abdullah Ummi Maktum sebagai pengganti baginda di Madinah. Namun situasi ini tidak sama dengan Nabi meninggalkan Ali kerana sabda baginda yang menjadi fokus kita ialah khalifah. Doa Nabi Musa daripada keluargaku min ahli. Harun dipilih kerana nasab dan kesucian keluarga. Ali juga dipilih kerana Ahlul Bait, bukan sekadar sahabat biasa. Apabila Nabi Allah Harun alaihi salam berkata, "Innal qaumas tud'ifuni wa kadu yaqtulunani." Kaum itu menindasku dan hampir membunuhku. Surah Taha ayat yang ke-94. Harun tetap sah sebagai pengganti Nabi Musa walaupun ketiadaan baginda, walaupun tidak ditaati oleh umat, hampir dibunuh, gagal membentuk pemerintahan secara zahir. Inilah prinsip besar pelantikan ilahi, tidak sama dengan penerimaan manusia. Apabila Nabi Muhammad SAW menyebut manzilah Harun, kedudukan Harun di sisi Musa, baginda sebenarnya merujuk seluruh naratif Quran tentang Harun, kecuali tidak ada Nabi setelahku. Sabda Nabi kepada Ali, illa annaka lasta nabiyyan, menunjukkan bahawa semua kedudukan Harun dipindahkan kepada Ali kecuali kenabian. Maka yang kekal ialah kewaziran, pergantian iaitu khilafah, otoriti agama, kepimpinan Ahlul Bait. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian, daripada keseluruhan dalil Al-Quran, hadis sahih dan pengakuan ulama Ahlus Sunnah, jelas bahawa Imam Mahdi alaihissalam diakui oleh Syiah dan Ahlussunnah sebagai khalifah Allah, bukan sekadar pemerintah politik. Seterusnya, kekeliruan timbul apabila konsep khalifah ilahi dicampur aduk dengan khalifah politik. Dan berikutnya ialah ketidakmampuan Ahlussunnah menyenaraikan 12 orang khalifah secara konsisten, menunjukkan lemahnya tafsiran politik terhadap hadis tersebut. Selain itu, saudara-saudara sekalian, hadis manzilah apabila dipahami bersama surah Taha dengan ketetapan Ali alaihissalam sebagai pengganti Rasulullah walaupun ditolak oleh umat, hadis manzilah jika dipahami dengan begitu mendalam, maka diketahuilah pengganti Rasulullah itu adalah Ali walaupun ditolak oleh umat. Penolakan manusia sebenarnya tidak membatalkan pelantikan Allah sebagaimana yang berlaku kepada Nabi dan wasi sebelum ini. Maka menyisihkan Imam Mahdi kerana sentimen sektarianisme dan termasuklah para Imam Ahlul Bait sebagai khalifah Allah bukanlah sikap ilmiah, tapi hasil daripada kekeliruan konsep dan kegagalan membezakan antara mandat syariah dan realiti politik sejarah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Tangan di dada, hati bermunajat, kami menyeru, Ya Zahra, tidak putus berharap menanti Imam Mahdi. Tiada bahagia kekal di dunia
ada diuji, ada terzalimi.